Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan 6 pendekatan utama dalam penulisan akademik dan 4 model pendekatan epistemik yang sesuai digunakan untuk menulis sebuah kertas kerja ilmiah. Saya Siti Baraini binti Masri, nomor metrik BC 21110080 akan membentangkan bahagian pendekatan. Pendekatan bermaksud menghampiri atau mendekati. Tetapi dalam istilah penulisan akademik, pendekatan merujuk kepada kaedah penulisan yang telah diterima oleh dunia. Terdapat 6 pendekatan dalam penulisan akademik. Yang pertama adalah pendekatan proses, yang kedua adalah pendekatan model, yang ketiga adalah pendekatan metafisika, yang keempat pendekatan retorika, yang kelima pendekatan pengalaman, dan yang keenam adalah pendekatan epistemik. Pendekatan pertama adalah pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan yang memberi kebebasan kepada penulis. Objektif pendekatan ini agar penulis dapat memperbaiki mana-mana bahagian penulisan. Pendekatan ini juga menitikberatkan proses pembaikan sesebuah penulisan secara berterusan. Kebaikan pendekatan ini, penulis boleh mencuba dengan segala bentuk maklumat dan fakta yang sedia ada. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan model. Pendekatan model ini menitikberatkan proses imitasi secara semula jadi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menghayati gaya dan kaedah penulis yang lain. Pendekatan ini memakan sedikit masa kerana penulis perlu membaca dan membuat kajian terhadap karya penulis yang lain. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan metafisika. Pendekatan ini bersangkut paut dengan minat, kesungguhan dan motivasi diri untuk menghasilkan penulisan yang bermutu. Contohnya, penulis atau pengkaji yang menggunakan pendekatan ini kebiasaannya berminat dengan fenomena alam seperti pencemaran alam, bencana alam, gejala sosial dan globalisasi yang dijadikan subjek dalam penelitian mereka. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan retorik. Pendekatan retorik ini berasaskan dasar pemujukan sebagai elemen yang penting dalam penulisan. Isi dan mesej penulisan bergantung kepada input bahasa, pengalaman, maklumat, pemikiran analitis logikal, serta kemahiran menulis yang dimiliki. Pendekatan retorik ini memberi kesan yang mendalam kepada emosi dan tindakan pembaca. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini menjadikan pengalaman seseorang sebagai tapak untuk menghasilkan penulisan yang bermutu. Pendekatan ini juga menitikberatkan kemahiran berbahasa dan pemikiran. Melalui pendekatan pengalaman, seorang penulis itu dapat mengaitkan peristiwa yang dialami dengan fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan epistemik. Pendekatan ini menekankan penghasilan tulisan yang sistematik dan mempunyai nilai kesahihan yang boleh dipercayai. Pendekatan ini juga mendekatkan penulis kepada penulisan yang bercorak ilmiah. Fakta dan maklumat yang sahih diutamakan dalam pendekatan epistemik ini. Dalam pendekatan epistemik, pengalaman penulis agak penting agar penulisannya hidup dan bertenaga. Pendekatan epistemik ini juga menggalakkan penulis untuk membuat penyelidikan terlebih dahulu. Sekian itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika Husna binti Sijaulah. Sekarang saya akan membentangkan tentang model pendekatan epistemik dalam penulisan akademik. Okey, terdapat 4 model dalam pendekatan epistemik, iaitu model sistem, model dialektika, model hipotesis dan model gabungan. Okey, ini adalah diagram model sistem. Kita dapat lihat di sini. Model sistem adalah di mana penulis tu dia perlu membuat satu rangka kasar berkaitan dengan tajuk tulisannya dahulu, di mana idea-idea dan isi tersebut perlu disusun mengikut dia punya kepentingan. Selepas itu, idea-idea penting tersebut perlulah mengandungi sub-idea, di mana di dalam sub-idea tersebut mengandungi pelbagai fakta, contoh dengan bukti bagi idea penting tersebut. Dalam model sistem ini, rujukan daripada kajian lain juga diperlukan agar tidak mengandungi sebarang unsur-unsur bias.
Selepas itu, model sistem ini dia mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan kerana strukturnya mestilah mantap dan perlulah berkaitan antara satu sama lain. Okey, sekarang ini adalah diagram bagi model dialektika. Model dialektika ini dia lebih mengutamakan perbincangan dan perbahasan berkaitan dengan berbagai isu semasa, di mana isu semasa tersebut adalah seperti isu semasa perpaduan, kekeluargaan, persahabatan, harga diri dan macam-macam lagi. Model dialektika ini sesuai digunakan untuk membahas persoalan yang abstrak dan bersifat falsafah seperti yang saya katakan tadi, isu semasa. Dan model dialektika ni akan ada timbulnya sesuatu permasalahan yang dimana akan dipersoalkan, dan disitulah penulis akan mencari jawapan bagi permasalahan tersebut. Okey, model dialektika ini juga tidak mengandungi apa-apa unsur-unsur bias. Selain itu, maklumat ataupun jawapan bagi sesuatu permasalahan yang dipersoalkan tersebut boleh ditambah ataupun diperkukuhkan dengan kajian yang lebih mendalam lagi. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang model hipotesis pula. Ini adalah diagram untuk model hipotesis. Model hipotesis ini juga dikenali sebagai model saintifik. Okey, model hipotesis ini dia adalah sangat popular dalam penulisan tesis dan laporan penyelidikan kerana model hipotesis ini mempunyai struktur yang sangat sistematik. Mula-mula sekali, penulis perlulah mengenal pasti permasalahan apa yang berkaitan dengan skop yang ingin ditulis oleh penulis tersebut, di mana permasalahan tersebut dikenal pasti akan diungkapkan menjadi satu tajuk tulisan mereka. Seterusnya, penulis akan mengumpul data ataupun maklumat daripada pelbagai sumber atau rujukan. Dan selepas dia mengumpul data tersebut, penulis perlulah membuat satu teori ataupun hipotesis bagi menjelaskan lagi tajuk yang penulis kaji. Kemudian, data yang telah dikumpul akan dianalisis bagi mengesahkan lagi hipotesis ataupun teorinya, di mana teori tersebut diterima ataupun ditolak. Akhir sekali, penulis perlulah membuat kesimpulan dan memberikan satu cadangan yang membina bagi penyelidikan ataupun kajian yang berkaitan pada masa yang akan datang. Sekarang kita akan berbincang tentang model terakhir, iaitu model gabungan. Okey, ini adalah diagram bagi model gabungan. Okey, model gabungan ini adalah kombinasi antara ketiga model yang sebelum ini, di mana gabungan antara model sistem, model dialektika dan model hipotesis menjadilah model gabungan. Model gabungan ini adalah model yang pragmatik dan sesuai digunakan dalam penulisan jurnal, tesis dan laporan. Kombinasi ketiga model jika digunakan dengan baik dan berkesan, dia akan menghasilkan satu tulisan akademik yang bermutu. Kesimpulannya, pendekatan epistemik ini adalah pendekatan yang sesuai untuk melatih pelajar dalam rangka karangan seni ataupun karangan ilmiah. Okey, pelajar yang dimaksudkan adalah pelajar yang mampu berfikiran matang dan kritis. Pendekatan epistemik ini, iaitu 4 model dalam pendekatan epistemik tersebut, selalu digunakan oleh pelajar dan pengajar di sekolah dan institut pengajian tinggi kerana sangat sistematik dan juga mempunyai nilai kesahihan yang tinggi. Pendekatan epistemik adalah pendekatan terbaik yang dapat diaplikasikan dalam 4 model, iaitu model sistem, model dialektika, model hipotesis dan model gabungan dalam apa-apa sahaja kajian penulisan ilmiah. Kesimpulannya, secara umum, pendekatan ini adalah bertujuan untuk memberi arah yang khusus kepada para penulis dalam penghasilan penulisan yang baik. Okey, oleh itu pendekatan epistemik inilah yang digunakan
dalam penulisan ilmiah di IPT sekolah pada masa kini. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.